Baik. Sorry. Saya rasa ada dua perkara di sini, saudara Ejen Chu. Saya rasa ada dua perkara yang saya faham daripada apa yang tertular. Ya. Pertama sekali, ada pengataan ataupun pendapat yang mengatakan ada satu portal yang sering kali sejak kebelakangan ini dibangkitkan, iaitu Malaysia Today, RPK, yang telah pun menerbitkan apa yang dikatakan sebagai seolah-olah alasan penghakiman ataupun broad grounds of judgment yang sebenarnya dikeluarkan oleh mahkamah pukul 4 ke atas, 4.36 ke atas. Seorang tanyakan bagaimanakah RPK itu ataupun portal tersebut memperolehi penghakiman sebelum ianya diumumkan oleh mahkamah. Itu satu. Yang keduanya, dalam apa yang tertular terdapat tarikh ini dinyatakan 26 hari bulan Ogos 2022, iaitu hari Jumaat. Hari ini baru 23. Now, kedua-dua perkara ini semestinya mempunyai penjelasan yang kukuh daripada pihak pendaftaran, pengurusan pendaftaran mahkamah. Perkara ini tidak melibatkan langsung mana-mana satu ataupun kesemua panel 5 hakim. Ini bukan urusan hakim. Sebab apa saya kata macam itu? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham. Pada hari Selasa lalu pun mahkamah ada keluarkan broad grounds of judgment lebih kurang 2,5 jam selepas permohonan menampilkan keterangan malu ditangguhkan untuk keputusan, dan juga penangguhan lebih kurang sejam lebih. Dan pada hari ini juga ditangguhkan lebih kurang 3 jam, tak silap saya, sebelum mahkamah keluar untuk memberi keputusan. Now, kenapa 2 jam, sejam, 3 jam ni? Inilah masanya mahkamah menulis broad grounds of judgment tu, alasan-alasan keputusan. Dan sebab mahkamah seperti mana peguam, mereka seringkali menulis alasan penghakiman, cukup mudah untuk mereka apa yang ada dalam kepala dikeluarkan, diluahkan dan ditulis, walaupun 20 muka surat, 10 muka surat, yang ni 15 muka surat. Boleh tulis dan siap 3 jam dah cukup untuk di-type. Tapi bila di-type, semestinya dia draft. Mesti ada typo, error dan sebagainya yang memerlukan hakim-hakim tersebut membaca semula. Kalau ada ejaan salah ataupun ayat yang tergantung, maka dia boleh betulkan dan kemudian dia akan sign dan keluarkan. Jadi di sini saya percaya ada laporan polis dibuat oleh pihak pejabat pendaftaran Mahkamah Persekutuan petang tadi, mengatakan bahawa memang betul ada kebocoran daripada pejabat pendaftaran, bahawa sesalinan apa yang telah di draft tersebut yang belum disemak semula oleh hakim telah pun terdedah. Laporan polis dibuat untuk siasat siapakah dalang dalam pejabat pendaftaran ataupun pihak perkeranian ataupun siapa sahaja yang telah mengeluarkan tersebut. Dan jika betul telah terkeluar sebelum penghakiman, maka betul lah ada portal yang menerbitkannya. Jadi di sini siasatan bagi saya sarankan kepada pihak berkuasa polis yang menyiasat perkara ini, cukup lah. Sudah tiba masanya kalau portal tersebut boleh terbitkan apa yang pejabat pendaftaran laporkan telah pun terdedah ataupun terbocor tersebut, maka portal itu wajib disiasat. Adakah mereka menyebabkan mana-mana pegawai, mana-mana staf kerani dalam pejabat pendaftaran yang penuh tu membantu mereka keluarkan draft tersebut? Dan untuk ini pejabat pihak polis di Raja Malaysia, Akril Sani, kena tegas. Kalau perlu, maka minta bantuan MLA dengan Peguam Negara England dan hantar pasukan polis bekerjasama dengan Scotland Yard untuk ambil keterangan, tahan dan siasat pihak berkenaan Malaysia Today. Dan kalau dinyatakan atau terzahir ada asas untuk dituduh, maka minta permohonan ekstradisi. Sebab ini bukan kali pertama perkara ini mencacah marbakan, menimbulkan kerisauan, kegusaran berkaitan sistem kehakiman oleh RPK dan Malaysia Today. Ini entah kali keberapa. Sebelum ini ada aduan dibuat ataupun laporan palsu dibuat tentang pengambilan rasuah oleh Hakim Nazlan, dan telah ditarik balik oleh Najib dalam permohonan dia. So, cukuplah. Tak kisah sama ada orang itu lari ke Madagaskar sekalipun.
pihak polis dan pihak penguasa negara perlu mengambil tindakan. So itu yang pertama. Itu yang pertama, siasat siapakah yang bocorkan daripada pejabat pendaftaran mahkamah, dan siasat siapakah orang yang mendapat keuntungan daripada pembocoran awal tersebut. Yang keduanya tentang tarikh. Saya percaya perkara ini belum diumumkan, belum dinyatakan lagi oleh pihak pejabat pendaftaran. Tapi bagi saya sebagai pengamal undang-undang, mana-mana penghakiman pasti walaupun disemak 2 kali 3 kali, ada 1 atau 2 kesilapan. Tarikh tersebut boleh tersilap tarik, dan itu tidak menjejaskan kredibiliti penghakiman. Tidak menjejaskan langsung kredibiliti penghakiman. Kami banyak kali pernah pergi ke mahkamah dalam rayuan dan kami dapati tarikh keputusan-keputusan ada silap. Tapi kita sebagai peguam, kita berhati besar. Kita tahu mahkamah perlu membuat keputusan penting. Setakat ejaan, setakat tarikh, boleh ada kekilafan. Sedangkan J.K. Rowling yang menulis buku Harry Potter, dia mempunyai 1 tahun tulis 1 buku, dan semak 1 tahun lagi ejaan dia. Kami sebagai peguam dan hakim sebagai pemutus keputusan mempunyai 1 jam 2 jam untuk keluarkan idea, teruskan dengan penghakiman dan cetak, edarkan. Be fair to us. Dah lah J.K. Rowling tu bilioner, kami cuma, hakim kita cuma mendapat gaji sebagai penjawat awam. So perkara ini ambil dengan hati yang terbuka. Jangan tengok satu perkara, oh salah. The law doesn't work on technicality sahaja. Itu technicality. Sama ada tarikhnya 23 Ogos ataupun 26 Ogos, perkara itu saya percaya akan dijelaskan oleh pihak-pihak berkenaan, dan tanpa penjelasan pun sebagai pengamal undang-undang yang tidak mengambil pihak, saya sendiri tidak akan mengambil keuntungan daripada kekilafan kecil seperti ini. Ya. Bukan semua perkara menjadi salah. Jadi ini pun saya nak bagi tahu kepada, saya banyak membaca dalam media sosial petang tadi, di mana ada pihak-pihak yang bertaksubkan kepada Najib Razak mengatakan kononnya ada konspirasi kerana penghakiman itu bertarikh 26/8. Cukup senang nak bangkitkan teori konspirasi, tapi apabila dibangkitkan salah laku Najib sejak tahun 2013-14, awak semua kata tak percaya. Sekarang bila keluar keputusan, awak masih nak kata konspirasi untuk tulis penghakiman. Come on. 3 jam setengah hakim tu nak tulis 60 muka surat pun boleh tahu. Hakim kita cukup bijak, cukup berkebolehan, cukup berwibawa untuk tulis dalam bahasa Inggeris sekalipun penghakiman yang lengkap dan padat. Itu saya yakin. Saya juga nak sentuh sedikit. Tadi saya dah bagi tahu 4 tahun. 1 bulan 19 hari. 19 hari daripada tarikh dituduh di mahkamah. Tapi anehnya, keputusan hari ini adalah hari Selasa. Dan kalau kita masih ingat lagi satu sejarah hari Selasa, di mana Najib Razak pernah menjanjikan untuk menyaman Wall Street Journal. Janjinya dikeluarkan pada 7 hari bulan Julai 2015. Cukup 7 tahun, 1 bulan dan 12 hari. Sejak janji hari Selasa itu, pada hari Selasa ini, beliau didapati bersalah muktamad dan dimasukkan ke penjara. Aneh kan? Pelik tapi benar. Baik, terima kasih Tuan